Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi tabi'il bi ihsani ila yaumiddin, wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wal ikhwanina wal akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad al-Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'anal batilan batilan warzuqna tinaba. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa la bid'atin dhalalah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyima millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya akulah yang telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku, yakni ke jalan yang lurus, kepada agama yang teguh, yaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia diberi dari orang-orang yang musyrik. Katakan Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara dan mentakbir sekalian alam. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-161 dan 162. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang mana dengan izin limpah dan kurnia kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kan hari ini dah masuk hari yang ke-6 di dalam bulan Jamadil Awal. Kita masih lagi dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati perintahnya, perintah yang wajib maupun yang sunat-sunat. Kita selaku hambanya wajib mentaatinya,
Dan sama-samalah kita berusaha untuk meninggalkan segala yang ditegak dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tegahan ataupun larangan itu yang haram maupun yang makruh-makruh. Yang saya muliakan afadil Tuan Imam, Tuan Pengusi, Tuan Bilal, Tuan Siak, para EJK Surau yang berbahagia, para ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, pucuk pimpinan masyarakat, ketua-ketua persatuan penduduk, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, muslimin dan muslimat, anak-anak yang turut hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik tuan-tuan, hari ini kita terus sambung kitab kita di dalam muka surat yang ke-92 yang tajuk dia akhirat suatu kehidupan yang kekal. Diingatkan kepada kita, akhirat itu kehidupan yang kekal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada orang yang tak ambil berat sangat tentang akhirat. Dia buru dunia sehingga kan lupa akhirat, sehingga kan dia tidak sedikit pun ada memikirkan bahawanya bekalan untuk kita bawa ke negeri akhirat tadi mesti kita cari di dunia. Ada orang yang takut mati dengan alasan-alasan kita memperbanyakkan. Contohnya, kita lihat, kita pandang, kita terjumpa, bila hari Sabtu Ahad kita nampak jiran-jiran kita berlari, exercise, basikal apa semua ada, naik basikal, bagus dah. Kita tanya sebab apa? Nak sihat. Semua nak sihat, siapa tak nak sihat? Tuan-tuan, semua nak sihat. Tapi tidak ada pun alasan bagi Allah Subhanahu wa taala bila sihat tadi tak mati, mesti mati, ada mati. Ada orang yang nak sihat dia makan suplemen ini, suplemen itu, semua dia makan semata-mata nak sihat. Dan ada juga orang yang cuba nak melarikan diri daripada mati. Allah Ta'ala kata tak dapat nak melarikan diri daripada kematian itu. Katakan Muhammad, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ada orang yang nak lari daripada kematian, tak boleh nak lari, pasti datang. Namun diperingatkan kepada kita apa bekalan yang kita cari. Inilah tuan-tuan yang kita bersama pada malam ini, duduk di dalam majlis ini tuan-tuan, terutamanya bermula daripada awal tadi kita mendirikan solat fardu berjemaah. Kan kata Datuk Ismail Kamus kata, hidup ni mesti ada 4. Dia kata, kita pernah dengar celotehan dia, Allahyarham. Dan kata-kata ulama, dia kata, kata-kata ulama pula disebut, dia kata kalau kubur nak terang, kalau kubur nak terang bila mati besok, seperti mana yang disebut Datuk Ismail Kamus tadi, 4 juga dia kata. Nak kena, dia kata, rajin solat fardu 5 waktu berjemaah, itu yang pertama. Yang keduanya nak kena rajin bersedekah, itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan nak kena rajin baca Quran, tadabbur dan amal. Yang ketiganya membanyakkan kita zikrullah, ingat Allah, insya-Allah kubur terang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, diingatkan oleh para alim-alim ulama macam tu tuan-tuan. Jom sama-sama kita jadikan amalan saban hari. Yang kita tak boleh seorang pun tuan-tuan dalam keadaan solat kita ni, tak ada seorang pun rasanya yang boleh khusyuk 100%.
khusyuk 100%. Boleh je? Tak boleh? Saya tanya Haji Amir pun tak boleh. Tak tahu Haji Syairi boleh kok 100%. Tak boleh tak? Tak boleh 100% nak khusyuk, dapat khusyuk 100% tak boleh. Tapi yakinlah tuan-tuan, setelah kita dengar ni nanti besok kita boleh dapat semua 100%. Ya ke Ustaz? Betul ke boleh? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, satu ketika tuan-tuan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Dia kata seorang sahabat tadi dia boleh solat 100% khusyuk. 100%. Nabi kata betul ke boleh? Dia kata. Nabi pun uji. Bila Nabi uji tuan-tuan, ni ada mapla plastin, saya buka sikit. Ada? Nak ambil satu contoh mudah. Nabi pun bagi seorang sahabat tadi yang boleh solatnya 100% khusyuk, dibagi 2 selendang ni. Dibagi 2 selendang. Dua-dua dibagi. Dan bila dibagi dia kata silakan solat. Disuruh solat. Tuan-tuan, pada rakaat terakhir sahabat tadi tuan-tuan, dia rukuk terlalu lama. Terlalu lama rukuk. Habis solat Nabi tanya. Habis saja solat Nabi tanya, kenapa rukuk terlalu lama? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku tersilap tadi, kenapa aku tak pakai yang selendang Palestin yang maflah ni, kenapa aku pakai yang hijau ni? Contohnya macam tu. Sedangkan disuruh buat pilihan tadi, nak pakai yang mana? Dibagi 2 tadi disuruh pakai buat solat. Dah? Rupanya dia ambil, dia pakai yang hijau, dia tak ambil yang ni. Bila dia solat teringat, kenapa aku tak ambil yang Palestin punya? Dia kata, maknanya khusyuk tak tu? Tak khusyuk tak? Tak khusyuk. Tapi dia kata tadi ngadu, dia boleh solat khusyuk 100%. Untuk itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, setelah kita belajar malam ni, nampak sahabat depan Nabi pun tak boleh 100% khusyuk. Nabi bagi tahu, untuk itu dia kata kita orang lelaki ni lepas ni kita boleh dapat solat 100% khusyuk. Caranya macam mana? Macam mana caranya? Haji Bakar macam mana? Ya? Solat berjemaah akan ditampung. Lepas ni kita nak dapat 100%, tak ada seorang pun yang tinggal solat berjemaah. Mudah macam tu. Tapi ada lagi yang tak berjemaah, nak buat macam mana? Lewat tadi balik kerja ustaz, lewat lah. Kita tutup, kita tampal dengan yang lain-lain. Macam tu je. Tapi jangan biasakan nak ceritanya tadi, saya cerita mula daripada awal tadi. Kuburkan terang, dapat 100% khusyuk, caranya macam mana? Jangan tinggal berjemaah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Akhirat yakni suatu kehidupan yang kekal. Dan akhirat ni kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal abadi. Ada? Kita dengar sama-sama apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata hiduplah yakni sebagaimana yang kamu yakni sukai. Macam mana kita nak hidup suka yang macam mana? Tetapi dia kata ingat bahwasanya engkau akan mati. Suruh hidup sesuka hati kita. Hidup sesuka hati. Dan nak apa yang kita buat, suka hati kita. Nak meniaga cara yang baik, tuan-tuan, nak bekerja cara yang baik maupun yang tak baik, hidup suka hati kita boleh. Tapi ingat, dia kata kehidupan kamu nanti akan mati.
Tak ada seorang pun tak mati. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak seorang pun tak datang ajal kepada setiap umat. Mesti datang ajal dia. Bila dah datang ajal tu, tak boleh nak minta tangguh, tak boleh nak minta cepat. Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, itu pasal kata Imam Ghazali, hiduplah sesuka hati kamu, tapi ingat kamu akan mati. Bila mati mesti ada hitungan. Semasa hidup di dunia, apa yang kita bawa? Ada. Sedangkan kehidupan selagi kita hidup ni, kita dalam perjalanan, dalam keadaan musafir. Jadi apa bekalan yang kita akan bawa untuk kita bermusafir? Kata Imam Ghazali, hidup sesuka hati. Nak ikut cara macam mana kamu. Tapi ingat, mu akan mati. Tak seorang pun tak mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata, cintailah pada siapa yang telah engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah. Cinta kepada isteri, tuan-tuan, cintalah, cinta, tak dilarang. Tak dilarang. Cintalah kepada pangkat dan kedudukan, tak dilarang. Ke ada orang larang? Tak dilarang. Tuan-tuan, cintalah kepada dunia ni, tak ada siapa larang. Tak ada siapa larang. Tuan-tuan, kata pengarang kitab ni disebut oleh Imam Ghazali, yang kamu cinta itu nanti akan berpisah. Akan berpisah. Pasti berpisah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat teman-teman sekalian, tak ada seorang pun yang kita cintai tidak akan berpisah. Sama dia pisah masih hidup ataupun berpisah ditinggal mati. Sama ada berpisah dia dari segi benda, kebendaan dia akan hancur, ataupun perkara yang meninggalkan kita mati, pasti akan berpisah. Kata Imam Ghazali, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan dia kata, buatlah apa yang telah engkau kehendaki, tetapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang yakni setimpal dengannya. Suruh buat, sama ada kita nak buat zalim, nak buat taat, suruh. Tuan-tuan, suruh buat apa yang kita kehendaki. Tapi ingat, setiap perkara itu akan dibalas. Akan dibalas. Tuan-tuan, tak boleh tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mesti dibalas. Ada. Buatlah sesuka hati kita. Nak buat zalim ke orang? Tak. Kenapa semestinya kita buat macam tu? Tidakkah Allah Ta'ala ciptakan kita ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah Ta'ala kata, ingat, tuan-tuan, Allah bagi tahu, sekiranya enggan kita untuk merubah perkara kejahatan tadi dengan kebaikan, mengekalkan kehidupan yang jahat tadi, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Azab Allah Ta'ala pedih. Azab Allah pedih. Tetapi sekiranya hari ini kita segera bertaubat, kita segera insaf, kita segera melakukan kebaikan, kita segera bertaubat, dan kita segera beriman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah sebut, kecuali mereka-mereka yang terus mereka bertobat serta dia beriman,
Kemudian kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan tutupi dengan kebaikan. Tutup dengan kebaikan. Jahat-jahat dulu-dulu tu, jahat-jahat semalam tu, ada jahat semalam, jahat tadi lagi, jahat tadi, tutupi dengan kebaikan. Tuan-tuan, tutupi dengan kebaikan. Ada. Kita tanya pula, macam mana nak tutupi dengan kebaikan, Ustaz? Macam mana tunjuk ajarkan kebaikan? Benda yang baik, kita dah dibagi akal dan fikiran, tahu dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan ada orang bertanya pula tadi telefon, tuan-tuan, Ustaz, ada, bolehkah yakin menang Palestin, Ustaz? Orang ni tanya macam ni. Saya jawab dia, abang apa yang abang sumbang dah pada Palestin? Saya jawab macam tu. Apa yang dah abang sumbang pada Palestin? Banyak mana sumbangan abang? Tak ada lah, Ustaz. Habis? Saya kata, tak. Habis? Saya kata, sumbanglah sekurang-kurangnya. Saya kata boikot. Saya jawab macam boikot. Dah, insya-Allah menang. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, saya kata setiap sujud akhir kita doakan. Jangan lepas daripada kita berdoa untuk mendoakan tuan-tuan muslimin dan muslimat. Saya jawab macam tu. Tak ada, Ustaz, kalau ikut yang sekarang ni lah, dia kata. Dia cakap macam tu pula. Ya, yang sekarang tu macam mana? Abang ada berdoa ke tak? Saya tanya doa pula kat dia. Bukan, Ustaz. Habis nak bukan macam mana lagi? Apa lagi? Saya kata, tuan-tuan muslimin, manusia ni kadang macam tu. Ada? Kita cakap, kita minta supaya kejahatan tadi kita tutupi dengan kebaikan. InsyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, kita mesti akan dibalas perkara apapun yang setimpal dibalasnya, yakni dengan apa yang kita lakukan. Baik, yang seterusnya, kehidupan dunia adalah, dia kata, sementara. Betul, dunia ni sementara. Akhirat yang kekal selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu pasal kita perlu cari bekalan kita semasa hidup di dunia ni. Semasa hidup di dunia ni. Ada, bukan kita cari setelah mati besok, semasa hidup. Itu pasal diperingatkan semasa hidup kita ni disuruh tamak dengan kebaikan. Nak ketamak, buat kebaikan. Tuan-tuan, tamak kita nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu. Ada duit banyak, kita tamakkan untuk buat kebaikan. Bagi pada Tuan Haji, Ji, tutup semua sana Ji, buat tembok Ji, kita dindingkan semua, kita bubuh akaun kat luar sana, saya bayar. Contoh macam tu. Ada. Sini pun dah okey semua. Orang tamak nak buat baik lagi, disuruh macam tu. Bagi duit 300-400 ribu. Haji pun tutup beli barang semua, buat akaun atas. Senang tak panah duduk luar. Contoh. Ada. Kalau nak cerita kat dalam dah menggigil dah ni patutnya. Ada. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak menggigil. Haji menggigil dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dah mungkin dalam 6,000 surau ini yang nombor 1 paling sejuk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi nak ceritanya tamak tadi, tamak buat kebaikan tadi, buat yang terbaik. Ada. Jadi kita ni jadi lampu suluh untuk mengajak dan menerangi orang lain. Tuan-tuan, seboleh-bolehnya yang sedemikian. Sedangkan akhirat tadi yang kekal abadi. Dunia ni sifatnya sementara. Kehidupan akhirat juga dia kata kekal. Yang kehidupan akhirat itu kekal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kehidupan dunia bagi manusia sangat singkat. Saya dok selalu sebut-sebut. saya dinali kata, hidup di dunia ni umpama kita keluar masuk daripada rumah, pintu rumah kita tadi. Rumah kita Haji Bakar berapa kaki ke belakang? 75. 75. Luasnya 25 ke 20? 20.
luas 20. Kita masuk tadi buka pintu pagar depan, nanti balik nanti keluar ikut pintu belakang. Itulah dunia. Jauh mana? Macam tu katanya. Masuk ke pintu depan, keluar ke pintu belakang, habis dunia. Yang kita jadikan lama sangat ni. Tuan-tuan, ini kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yakni dunia tadi bagi manusia tu sangat singkat. Setengah riwayat dia menyatakan sekadar jarak di antara azan dan iqamat. Jauh mana? Sini masa azan iqamat berapa? 10 minit. 10 minit je tak? 10 minit jauh mana daripada azan? Itu pun azan tengok nafas Bilalnya. Kalau yang jadi nafas Bilal pendek, pendek sangatlah. Nak ceritanya macam tu. Kalau yang panjang, okey sikit. Kalau ikut yang panjang, jauh mana antara azan dan iqamat? Tak jauh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tanya makcik-makcik itu tadi yang berbuka kat sebelah. Azan berbuka kat sini, iqamat rasanya tak sempat habis pun nasi dia tu. Masih ada lagi pengat pisang saya tengok, masih ada kuih lagi saya tengok makcik tadi tu. Tak habis makan lagi. Nak ceritanya sikit pendek sangat masa tadi. Itulah masa dunia ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Itu yang disebutkan tadi, maknanya dunia ni masanya antara azan dan iqamat saja. Dalam tempoh itulah kita perlu yakni mencari bekal akhirat. Dalam yang sesingkat tadi tu, kita perlu cari bekalan akhirat. Buat baik pada orang lain, dah sudah, jangan buat zalim lagi. Bantu orang lain, jangan kita, tuan-tuan, tak bantu orang lain. Tuan-tuan, kita bagi orang lain, jangan kita yang menampung daripada orang lain. Kita bagi. Dah. Kita bantu, kita support. Tuan-tuan, seboleh-bolehnya macam tu. Tuan-tuan, kata pengarang kita ni, perlu mencari bekalan akhirat di dalam sehari semalam. Itu pasal tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak mudah nak dapat tuntutan pahala sehari semalam, tuan-tuan, untuk kita beribadat, datanglah subuh pagi besok berjemaah, datanglah isyaknya berjemaah, maka ganjaran pahala ibadat umpama sembahyang kita 1 hari 1 malam penuh. Kalau berjemaah, kalau tak berjemaah, maknanya kira munfarid tadi dapat 1, itu pun kalau khusyuk. Kalau tak khusyuk, mungkin boleh jadi ditolak. Itu pasal dituntut untuk kita solat berjemaah, yakni sehari semalam tadi ada 24 jam. Mengikut perkiraan kasar, lebih dari separuh yakni digunakan untuk tidur. Tengok, saya tadi Zakir tadi bagi tahu di masjid negeri ada kuliah. Biasanya kalau ada baba, saya memang pergi. Dah memang set dah nak pergi dah. Rupanya hujan pagi, sedap tidur, tertidur tak jadi. Memang banyak tidur. Tengok tuan-tuan, kata pengarang kita ni, digunakan banyak untuk tidur. Itu tak termasuk tidur dalam majlis ilmu lagi. Ada yang tidur dalam majlis ilmu pun ada. Tak apa, itu pun dah berpahala dah. Ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk mandi lagi, mandi kita berjam-jam kadang. Saya kadang duk bising pada anak saya, dah nak pergi sekolah, mandi lambat-lambat, buat apa? Saya kata, kita gunakan untuk mandi berjam-jam. Dan kata untuk buang air, termenung sambil isap rokok kat dalam tu, tengok kita bulak-bulakkan asap rokok tu. Ustaz macam tahu je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat teman-teman sekalian, ada yang seterusnya. Dan makan minum. Dah makan minum, kita tengok kita dah makan tadi, nanti lepas kuliah ni makan lagi, sampai rumah makan lagi. Berapa banyak masa kita nak makan?
tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dan bergerak atau berjalan dan berehat-rehat. Masa habis duduk situ je, habis untuk makan, minum, kecil, berak tadi, ada tuan-tuan tu berehat untuk berjalan ke sana sini, habis. Tetapi ingat tuan-tuan, masa tu kalau kita gunakan untuk kita sentiasa lillahi ta'ala, semua itu jadi ibadat. Semua jadi ibadat. Nak kena tahu, kalau semua untuk Allah Ta'ala tu semua jadi ibadat jadinya. Jangan susah hati. Baik. Yang seterusnya, ruang untuk amal soleh dan amal ibadat sangat sedikit. Bila masanya untuk beribadat? Bila masanya untuk beribadat? Sedangkan masa tu sedikit sangat. Baca Quran kita. Hari ni berapa kali? Berapa kali kita tasmik pada Tok Syekh? Bacaan Quran kita. Kalau boleh nak kena ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi mereka yang memahami konsep ibadat, setiap apa yang dikerjakan itu, yakni dianggap ibadat jika amalan yang dilakukan itu yakni memenuhi ciri-ciri ibadat. Semua lillahi ta'ala kita buat lillahi ta'ala, semua yang kita lakukan itu akan jadi ibadat. Tapi kalau tidak, itu pasal kita diingatkan untuk banyak kita ingat Allah. Semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, seperti mana yang saya sebut tiap-tiap bulan mesti saya sebut. Saya ulang-ulang. Setiap bulan memang saya sebut. Termasuk yang saya nak sebut ni tuan-tuan, mengangkat takbiratul ihram mesti diiringi dengan niat. Wajib ada 3, qasad, ta'arud dan ta'ayun. Allahu Akbar wajib. Lintas tadi wajib ada lintasan. Sahaja aku solat, qasad. Baru sebut fardu, ta'ayun. Maghrib makmuman lillahi ta'ala, bar. Tuan-tuan, nak kena ada lintasan tu setiap solat. Sahaja aku solat fardu maghrib, dah makmuman lillahi ta'ala, bar. Tapi bukan boleh semua dapat lintasan tu. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Yang tak dapat macam mana? Itu kita cerita bab fiqh. Tapi nak kena ada. Setiap takbiratul ihram kita nak kena ada niat di dalam 3 perkara tadi tu. Mesti ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Tak boleh tidak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka semuanya bila kita lakukan tadi kerana Allah Ta'ala, semua yang kita lakukan jadi ibadat. Jadi ibadat belaka. Ada. Tapi kalau tak ada niat semua kerana Allah Ta'ala, maka perkara yang banyak sia-sia tadi yang disebutkan habis masa begitu saja. Selalu yakni mengingati Allah, bermula daripada bangun tidur, yakni misalnya mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Bangun tidur, ramai mana yang bangun-bangun terus dia pegang telefon. Tapi bukan orang sini Orang mana? Orang Zimbabwe. Ada. Tuan-tuan, bangun-bangun ucap dulu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kita ucap syukur alhamdulillah sebab kita Allah Ta'ala hidupkan kita balik setelah dimatikan kecil. Maka jadi ibadat semua. Kata pengarang kitab kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, misalnya yakni mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana memberi peluang untuk hidup lagi. Untuk hidup semasa kita bangun tidur. Bersyukur kerana semua anggota badan sempurna dan berfungsi lagi. 360 sendi masih lagi berfungsi. Syukur pada Allah Ta'ala kerana bangkit masih boleh bangkit, masih boleh lagi kita duduk, masih lagi boleh bergerak. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabin lasadid. Sekiranya kita syukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat kepada kita.
Tapi kalau Allah bagi tahu tadi, kalau kita kufur, enggan mensyukurinya, azab Allah amat pedih. Tuan-tuan, disebut di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-7 tak silap saya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur karena semua anggota badannya sempurna dan berfungsi seperti mana biasa. Bergerak ke bilik air, boleh lagi bergerak ke bilik air. Kan pergerakan pertama kita bila bangun terus ke bilik air, dengan gosok gigi, berus gigi, buang air. Syukur pada Allah Ta'ala. Boleh lagi berjalan ke bilik air. Ada air yang digunakan yakni untuk mandi, ada pula air yang digunakan buka-buka dia pakai sorok tu panas. Kalau tak panas tu maknanya mungkin trip lah, ataupun dah memang shock lah. Bersyukur semua tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Tapi sebaik-baiknya mandi sejuk pagi. Ada mandi panas pun tak apa, tapi sebaik-baiknya mandi sejuk, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang seterusnya yakni tadi dapat masuk ke bilik air, ada air yang digunakan untuk mandi, untuk wuduk pula. Untuk berwuduk, masuk ke bilik air kita terus berwuduk, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu doa, berwuduk. Ada air untuk berwuduk. Tuan-tuan, yang wuduk ni disebut oleh satu pengarang kitab ni, tuan-tuan, Ibnu Athaillah, disebut di dalam kitab Al-Hikam, salah satu syarat nak jadi waliullah ni, dia kata jangan putus berwuduk, salah satunya lah. Tapi susah, tidak putus berwuduk ni susah. Tanya yang kerja pejabat semua, asyik berwuduk aja, stokin bau busuk Ustaz. Stokin bau busuk, basah. Batal berwuduk. Kasut pun cepat rosak. Kasut cepat rosak. Sebab apa? Asyik berwuduk aja. Tapi memang susah. Nak istiqamah untuk tak putus wuduk ni, tidur je lah nanti tuan-tuan, tidur. Masa tidur nanti, kalau kita boleh istiqamah, ada wuduk, kita dah belajar dulu dah. Ada wuduk je, malaikat akan bertinggik terus atas kepala mendoakan. Sekiranya tidak ada wuduk, sebaliknya pula. Bukan malaikat. Tapi nak buat macam mana? Bukan sedang nak berwuduk sentiasa ni. Susah. Susah. Macam solat. Macam solat kita ni, solat yang kita lakukan ni bukan senang. Sebab Allah pun dah bagi tahu, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun ila alal khasin, kecuali orang yang memang betul-betul taat, takut kepada Allah Ta'ala, khusyuk. Kalau tak, susah solat ni. Bukan semua orang Allah Ta'ala pilih boleh solat lebih-lebih berjemaah. Tak semua. Ini yang disebut oleh pengarang kitab ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dan seterusnya dia kata, kemudian dia kata mengajak anak. Ajak anak. Tadi saya tengok ada budak-budak kat luar tu ramai. Budak-budak. Termasuk adalah anak saya tu, 3 orang. Tu mengajak anak. Duk senyap aja, duk anak daranya, anak perempuan yang dibawa. Boleh mengajak anak pergi masjid dan surau. Kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dan membawa isteri solat subuh yakni berjemaah. Bawa isteri solat subuh berjemaah. Ada 2 ustaz, isteri bawa. Kalau ada 2, tak boleh sekali ustaz tukar ganti, hari ni esok dia. Apa masalahnya? Bawa, kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan, dengan syukur yang sedemikian tadi, muslimin dan muslimat sekalian. Selepas itu dia kata makan pagi bersamanya, yakni sebelum keluar bekerja. Bersyukur kena dapat makan pagi. Makan kuih goreng ke, makan apa lagi, cukodok ke, makan lempeng ke, makan pulut ke. Bersyukur dengan adanya apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan,
bekerja dengan yakni mengharapkan rezeki diperolehi dengan izin Allah. Lalu azan dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma rabb hadhihi tammatu salati qa'imatu sayyidina Muhammad surab rajatal aliyatal wa ba'atsu maqamam innaka la. Sikit lagi tuan-tuan. Baik, kita sambung apa kata pengarang kitab kita ni. Nak jadi kekasih Allah ni macam mana? Kata pengarang kitab ni yang seterusnya tadi kata tadi, si isteri pula yakni menguruskan yakni perihal rumah tangga dan menyempurnakan solat yakni mengikut waktu pada hari itu. Orang perempuan juga nak kena turut ikut waktu solat kak ya. Jangan nanti-nanti. Dah. Sebab kita solat di rumah dia kata lambat-lambat tak apa. Nak kena awal waktu juga. Dah. Sekurang-kurangnya sahabat ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal?" Nabi jawab, solat di awal waktu. Jadi sama-sama kerjakan. Sepanjang hari itu pula harus dia kata dipelihara yakni penampilannya. Sama ada di pejabat maupun di rumah. Disuruh pelihara penampilan dia. Yakni tingkah laku kita.
tingkah laku kita di tempat kerja maupun di rumah, disuruh jaga. Dan mesti dia kata berakhlak mulia, suruh berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sabar. Nak kena bertanggungjawab atas anak dan isteri. Ni ramai terkadang isteri diabaikan, suami tak ada pendapatan, tak bertanggungjawab. Tuan-tuan muslimin dan umat sekalian, tidak sepatutnya berlaku sedemikian. Sedangkan kita ada tulang pak kerat lagi, sehat tubuh badan. Tak mahu yang sedemikian. Baik, untuk dia kata sabar dan tidak menyombong diri, tidak jadi sombong diri. Tolak kebenaran belaka. Yang benar, yang betul dia tolak belaka, tak mau macam tu. Dia kata mestilah pemurah dan jujur dan amanah. Jadi orang yang pemurah, jujur pula di dalam menjalani kehidupan, jadi orang yang amanah, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malamnya pula, selepas solat isyak, dengar molek-molek yang ni tuan-tuan, kita dengar sama-sama, yakni panjatkan doa, yakni kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas yang diperolehi pada siangnya. Seterusnya pula keselamatan diri dan keluarga. Panjatkan doa atas kesyukuran rezeki yang kita cari daripada pagi tadi sampai petang ni. Suruh berdoa. Kiranya ada musibah sekalipun, jangan lupa bersyukur kerana diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hidup. Sekiranya ada musibah pun, jangan lupa bersyukur. Tuan-tuan, kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah taala untuk hidup, dan terus berdoa semoga esok masih ada peluang hidup. Memohon supaya hajat kita terus dikabulkan dan diberkati Allah taala. Untuk itu saya menyeru diri saya tuan-tuan, untuk diri saya, dan saya ajak tuan-tuan yang hadir, solat hajat ni jangan tinggal. Boleh? Boleh tuan-tuan? Ada tinggal tak? Kalau boleh saya mengajak. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Tapi berat, susah. Betul? Susah. Solat hajat ni jangan tinggal. Boleh? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Jangan tinggal solat hajat. Tak siang malam kita buat, tak siang malam. Boleh tak? InsyaAllah. Sama-samalah kita, tuan-tuan. Baik, sikit lagi. Sebelum tidur pula, yakni biasakan diri dalam keadaan berwuduk. Sebelum tidur, biasakan diri dalam keadaan berwuduk. Baca Quran nanti balik, nanti kita baca 2 muka surat ke 4 muka surat ke, kita baca surah Al-Jadah, kita baca surah Al-Mulk, kita menghafal hafazan yang kita hafal. Apa yang kita hafal hari ni? Hafazan apa? Surah apa hari ni? Surah apa? Al-Mulk yang baru kita hafal. Bolehlah. Kalau baru nak mula hafal Al-Mulk, kita hafal. Kalau hafal yang lain, Muzammil, ya ayyuhal muzammil, kita hafal tu. Hafal nak tidur. Nak tidur nanti dah ada wuduk dah. Dah ada wuduk dah. Tuan-tuan, seboleh-bolehnya disebut oleh pengarang kitab ni, yakni kerjakanlah solat witir 1 rakaat memohon keampunan takut, yakni kiamat diri, yakni berlaku dalam masa tidur. Suruh solat witir. Takut kiamat kecil berlaku, maksudnya mati. Tuan-tuan, witir ni jangan tinggal. Witir jangan tinggal. Kalau kita tak buat sebelum tidur, selepas tidur, biar 1 rakaat. Dan perbincangan menceritakan di dalam kitab disebut malam yuwitra wal falaysa mini, tu perbincangannya panjang. Tapi menunjukkan bahwasanya kata ulama, kalau kita boleh witir setiap malam, tanda Allah kasih, tanda Allah sayang kepada kita. Cuba tengok, kita cek, Allah sayang kita ke tak? Allah sayang kita tak? Sayang. Tanda Allah sayang kita tak tinggal witir. Boleh?
Boleh tuan-tuan? InsyaAllah ya. Jangan tinggal witir. Ada. Tapi susah. Susah Ustaz. Witir ni susah Ustaz. Kalau nak buat lepas isyak, malam nanti nak bangun pula Ustaz. Nak solat tahajud, nak solat lain-lain. Itu silapnya di situ. Terkadang kita separuh-separuh dengar. Kalau dah buat selepas isyak, tak payah lagi witir malam nanti, tinggal solat yang lain. Nak hajat, nak tahajud, nak yang lain, dah silakan, tak payah witir lagi. Witir ni satu malam hanya sekali, tak boleh dua kali. Macam tu je mudahnya. Itu pasal diingatkan oleh pengarang kitab kita ni, nak jadi Habibullah, nak jadi kekasih Allah Ta'ala, kata pengarang kitab kita ni, jangan tinggal witir. Sebab apa dia kata? Kiamat diri boleh berlaku bila-bila masa dan dinamakan selepas, yakni makan, semasa rehat, semasa yakni menonton TV. Kiamat diri maksudnya mati. Boleh jadi segera mati tadi. Ada yang saya sebut tadi. Orang nak lari daripada kematian, tapi sebenarnya tak ada siapa yang boleh lari daripada mati itu. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun ila alimil ghaibi wasyahada. Dan mesti kita akan balik kembali kepada Allah Taala dan akan ditanya, dibalas apa yang kita lakukan, baik atau buruknya semasa di dunia. Allah Taala ada bagi tahu sikit. Muka surat ni habis kita tutup. Dalam apa keadaan sekalipun, jika kita dalam keadaan yakni selalu, yakni menghayat, yakni mengingati Allah, kematian itu yakni mudah-mudahan dia kata termasuk di dalam orang-orang yang mengakhiri hidup dia di dunia dalam keadaan yang baik, yakni husnul khatimah. Tuan-tuan, bila kita banyak selalu mengingati Allah, dapat rezeki, kita ingat Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rezeki yang diberikan kepada Allah Ta'ala yang tak putus-putus ni, tak putus-putus rezeki kita tuan-tuan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, ayat 34 tu, surah Sad tu. Selalu kita tengok di TV, di kaca-kaca TV, dan kita jadikan amalan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, kita baca duk selalu, dan diberikan kepada Allah Ta'ala rezeki yang tak putus-putusnya kepada kita. Itu yang perlu kita syukuri tuan-tuan dengan cara yang ini tadi. Amalan sebegini yakni setiap seketika, setiap hari membantu seseorang tadi mengingati keimanan terhadap Allah Ta'ala, menambahkan amal soleh yang akan menjadi bekalan untuk hari akhirat. Tu amalan-amalan yang macam tu banyakkan, untuk seperti mana yang disebut awal-awal oleh pengarang kitab kita tadi tuan-tuan, supaya kita dapat dan menjalani sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini kita jadikan terus untuk kita memacu sebuah kehidupan tuan-tuan, yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa bekalan seperti mana yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali tadi. Saya ulang balik yang baru sampai. Dia kata kita disuruh hidup sebagaimana yang kita suka, tetapi ingat bahwasanya dia kata, tuan-tuan, engkau akan mati. Tuan-tuan boleh cinta pada sesiapa pun yang engkau kasihi, tetapi dia kata jangan lupa bahwasanya engkau akan yakni berpisah kepada orang yang engkau kasihi. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dia kata yang seterusnya, dia kata buatlah sesuka hatimu apa yang kita nak buat, tapi ingat bahwasanya engkau akan yakni dibalas apa yang telah engkau lakukan semasa hidup di dunia ini. Kata pengarang kitab ni disebut oleh Imam Ghazali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita jadikan ibrah dan pengajaran kata-kata ulama yang disebut ni. Semoga kita terus mendapat tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berfikir-fikir dan beribadat mengikut apa yang telah kita belajar, mengikut hukum hakam yang telah ditentukan melalui Al-Quran, sunnah, ijma' para ulama'nya kias sehinggakan ke hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Tuan-tuan,
Yang terakhir saya minta sama-sama lah di dalam sujud-sujud terakhir dan doa-doa kita, jangan lupa kita doakan untuk rakyat Palestin, terutamanya mereka yang mempertahankan yakni bumi Anbiya Masjidil Aqsa dan mempertahankan nyawa tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian. Kita panjatkan doa di dalam sujud-sujud terakhir tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala perkenankan doa kita tuan-tuan. Allah beri bantuan pertolongan melalui terutamanya negara-negara Kuwait yang berdekatan untuk menolong dan membantu tuan-tuan supaya terbuka pintu hati mereka, insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekedar itu yang dapat saya kongsikan. Sebelum saya tutup kongsi untuk iklan umrah dulu tuan-tuan. 28 hari bulan ni saya bawa jemaah seramai 65 orang tuan-tuan. Yang ni dah tutup dah, penuh dah. Satu slot lagi 10 hari bulan 12. 10 hari bulan 12 masih ada kekosongan lagi. Yang ni tak sampai 8,000. Tuan-tuan boleh ikut saya. Saya landing sehari je, 8 hari bulan balik, duduk rumah 9 hari bulan, 10 saya terbang balik. Tuan-tuan, yang ni boleh sertai, yang 10 hari bulan 12 ni, musim sejuk ni. Yang kedua tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, biasa tabung yang di belakang tu untuk terus menjayakan Mahat Tafiz dan pembangunan untuk warga mas tuan-tuan ya. Di belakang tu dan di luar sana biasa ada kalender Islam. Terkadang kita tak tahu, kalau tak tengok TV di surau kita ni, terkadang kita tak tahu berapa Jamadil Awal hari ni. Mujur kita tengok TV, kita tahu. Kalau tak tahu. Jadi ada kalender Islam kat dalam kereta saya. Ada ubat gigi yang bukan produk Israel. Ada kat dalam kereta saya. Ada kopi-kopi yang bukan ada sokongan dan support kepada Israel. Bumi Putra asli. Kopi-kopi ada kat dalam kereta saya tuan-tuan. Dan ada sedikit makanan-makanan termasuk roti yang kami buat sendiri. Jadi ibu-ibu semua kalau nak order roti pun bolehlah. Ada order pada saya tuan-tuan. Sama-sama kita bantu pekerja-pekerjanya tuan-tuan. Para asnaf yang memang sebelumnya tuan-tuan mereka memerlukan setiap hari bantuan daripada kita lah. Tapi dengan adanya kerja tu tuan-tuan di kilang roti ada sedikit boleh membantu menyara kehidupan dia. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Aku qouli hadza astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nu'addika wa bika mastata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na bu'laka bi ni'matika lana bu'laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna as'aluka bi anna Allahu la ilaha illa antal ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna hadza zam'an marhumatun ba'daka ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min sururihim. Allahumma badid samlahum wa farid jam'ahum wa sattid kalimatahum wa zadil aqdamahum wa sallit alaihim kaban min kalabik ya qahhar ya jabbar ya mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mudilas sahab wa ya azimal ahzab izibhum mansurna alaihim izibhum mansurna alaihim izibhum mansurna alaihim. Allahumma azzal muslimin, Allahumma ansur islam al-muslimin wa adilla syirka wal-musyrikin wa nifaq wal-munafikin wal-kufra wal-kafirin wa zulma wa zalimin. Allahumma ansur al-muslimina fil musta'afina mujahidina fi Falastin wa fi Gaza fi kulli makan wa fi zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qimus shalah.